Ini Quran terjemahan. Quran terjemahan. Terjemahan. Ambil Quran yang besar. Yang besar kita nak arah terjemahan. Okay, thank you. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bertemu dan kita sambung lagi pengajian tadabbur Al-Quran kita. Pada malam ini saya berhasrat untuk mentadabburkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi memang tak cukup dengan satu siri lah. Dia memerlukan kepada paling tidak 8 siri. 8 siri maknanya 8 bulan lah untuk kita habiskan, sebab kuliah kita sebulan sekali. Mengapa saya perlu 8 bulan? Sebab kisah Nabi Yusuf alaihi salam ini di dalam Al-Quran dibahagikan oleh ulama kepada 8 siri. Itu ya. Kalau kita buat drama tu, dia boleh jadi 8 siri. Jadi sebab itu setiap siri tersebut ada hikmah-hikmah
yang sangat besar yang boleh kita ambil pengajaran yang banyak darinya. Ya. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, mari kita berkenalan dulu dengan surah Yusuf. Dia uniknya tuan-tuan, kisah Nabi Yusuf ini, penceritaan dia di dalam Al-Quran berlaku dalam satu surah sahaja. Dia tak sama macam kisah-kisah Nabi-Nabi yang lain. Kisah Nabi Musa, dia diceritakan dalam banyak surah. Dalam surah Baqarah ada, dalam surah Al-Imran ada, dalam surah Al-Isra ada, berpecah-pecah kisah Nabi Musa. Ya. Begitu juga dengan kisah Nabi Lut. Ya. Kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus banyak dalam surah Al-Anbiya dan ada dalam surah As-Saffat. Kisah Nabi Yunus. Tapi uniknya kisah Nabi Yusuf ini, dia diceritakan dalam satu surah je, habis semua daripada A to Z dan tidak dipecah-pecahkan. Mana kisah-kisah Nabi-Nabi yang lain Allah Ta'ala pecah-pecahkan, tetapi kisah Nabi Yusuf alaihissalam dia hanya diceritakan dalam satu surah, daripada mula sampai habis direct, tak ada pecah-pecah. Ya. Mengapa? Kita kena tanya mengapa juga. Mengapa begitu? Ada sebabnya. Ada sebabnya, ya. Baik. Jadi surah Yusuf ini, kalau kita nak tahu sebab apa Allah Ta'ala tidak pecah-pecahkan surah Yusuf ini, kisah Nabi Yusuf dalam beberapa surah, sebabnya setelah dibuat kajian oleh para ulama-ulama tafsir, mereka mendapati bahawa kisah Nabi Yusuf ataupun surah Yusuf ini, kisah Nabi Yusuf dimuatkan secara mula sehingga akhir dalam surah Yusuf. Dan surah Yusuf ini dia diturunkan di Mekah. Maknanya dia adalah surah Makkiyah. Dia adalah surah Makkiyah. Jadi bila disiasat, bila diselidiki, surah Yusuf ini dia turun di Mekah ketika Nabi SAW menghadapi kesukaran yang begitu teruk di dalam menghadapi dakwah beliau di sana. Ya, Nabi berdepan dengan kesusahan yang sangat-sangat hebat. Jadi bermula daripada dia di pulau selama 3 tahun di lereng-lereng bukit di Mekah, sehinggalah perjanjian Aqabah yang pertama berlaku. Ya. Jadi tak sempatlah saya nak ulas apa itu perjanjian Aqabah pertama, ya. Jadi cukup sekadar saya beritahu bahawa ini saat getir yang Nabi hadapi. Ya, dalam perjuangan Nabi berdakwah di Mekah ni, saat yang paling teruk sekali dihadapi ialah bermula daripada beliau di pulau selama 3 tahun di lereng-lereng bukit di kota Mekah, sehinggalah kepada berlakunya perjanjian Aqabah yang pertama antara baginda dengan orang-orang Madinah Al-Munawwarah yang mula mempelawa beliau untuk pergi ke Madinah untuk mendirikan negara Islam di sana. Makna selepas perjanjian Aqabah yang pertama tu, ujian tersebut dah mula reda dah. Tapi sebelum perjanjian Aqabah yang pertama, memang kehidupan Nabi SAW di kota Mekah itu, begitu juga orang-orang yang beriman pada Allah, menghadapi ujian yang sangat-sangat teruk. Disitulah ramai orang Islam dibunuh, disitulah ramai orang Islam dicacatkan anggota-anggota mereka, disitulah ramai orang Islam dirampas harta mereka, dan bermacam-macam lagi. Jadi di saat mereka berdepan dengan kesusahan ini, sudah pasti ketika itu mereka berada dalam keadaan yang begitu sedih. Betul tak? Kita tak kena macam Rasulullah, baru kena Covid je sedih semua dah. Betul tak? Tak boleh keluar rumah, semua sedih dah. Ini mereka, para sahabat pun tak boleh keluar rumah juga, tapi keluar rumah kena bunuh. Apa tak? Pada masa tu, ya, memang ujian yang begitu hebat, sehingga mereka kadang-kadang melihat gerakan dakwah zaman Nabi itu dah terberhenti dah.
Sampai begitu teruk tekanan yang dibuat oleh Quraisy. Sampai para sahabat tengok, macam mana kita punya usaha dakwah ni dah terhenti ke? Sebab nak bergerak ke mana dah tak boleh dah. Bergerak ke kanan Abu Jahal, bergerak ke kiri Abu Lahab, bergerak ke depan Abu Sufyan. Tak boleh buat apa dah. Jadi ketika suasana tekanan di kota Mekah itu begitu kuat, maka Allah turunkan surah Yusuf. Allah turunkan surah Yusuf. Dan surah Yusuf ini bila turun, Allah turunkan daripada mula Nabi Yusuf kecil sampai dia berjaya akhirnya menjadi seorang pemimpin berjaya di Mesir. Kan kisah Nabi Yusuf kan bermula daripada bagaimana dia dikhianati oleh saudara-saudara dia. Ya, saudara-saudara dia khianat dia sampai buang dia dekat dalam perigi, dia menderita hidup dalam perigi. Ya, kemudian diangkat, kemudian dibawa ke Mesir. Walaupun dia diselamatkan oleh peniaga-peniaga yang datang berdagang tu, tetapi dia diselamatkan dan dijual sebagai hamba. Bayangkan tuan-tuan, daripada anak seorang nabi akhir sekali bertukar menjadi seorang hamba. Dalam ketika menjadi hamba tu dia berdepan dengan ujian-ujian yang getir, di penjara, yang difitnah macam-macam. Nampak tu? Tetapi akhirnya dia mendapat kejayaan yang besar, menjadi menteri yang dipercayai, dan akhir sekali dia dapat kembali kepada bapa dia. Jadi dalam surah Yusuf ini Allah turunkan di kota Mekah di saat orang Islam berdepan dengan ujian yang begitu kuat. Jadi Allah nak beritahu kepada Nabi kita, nak beritahu kepada para sahabat, kamu sekarang kena uji. Betul. Sedih kan? Sedih. Kamu rasa macam dah tak mampu nak berjuang kan? Betul. Betul. Cuba kamu tengok apa terjadi kepada hamba aku Yusuf. Apa yang kamu alami pernah dialami oleh Yusuf alaihissalam. Para sahabat membaca kisah Yusuf. Baca. Wah, teruk dia kena. Macam tu. Kan? Tetapi akhir sekali Allah Ta'ala beritahu, tengok, walaupun dia teruk diuji, tetapi kesabaran dia tu menyebabkan Allah Ta'ala memberikan satu hadiah kepada mereka, iaitu kejayaan akhir sekali menjadi menteri yang berjaya di kota Mesir. Jadi Nabi kita dan para sahabat bila baca kisah Yusuf ini, mereka mendapat satu suntikan semangat untuk terus berjuang walaupun mereka berdepan dengan 1000 ujian. Nampak tu ya? Jadi ini kisah Yusuf ini turun sebagai untuk memotivasi Rasulullah supaya terus berjuang, jangan berhenti berdakwah. Memang dakwah ini dia punya sifat dia tidak akan diterima oleh orang. Nampak tak? Ya, bila kamu membawa dakwah ini, kamu akan menentang arus. Bila kamu menentang arus, maka kamu akan berdepan dengan kesusahan. Kadang-kadang arus yang datang itu begitu kuat, kamu perlukan kekuatan untuk melawan arus tersebut. Kalau kamu tak kuat, kamu akan dibawa oleh arus. Tapi nak lawan arus ini, maka kesusahan akan dapat. Allah cerita kisah Nabi Yusuf. Sebab itu kata ulama, kisah Nabi Yusuf diturunkan daripada mula sampai akhir terus dalam satu surah, iaitu dalam surah Yusuf alaihissalam. Ya, jadi itu zaman mereka. Kita pula di zaman teknologi ini, penting kita mempelajari kisah Yusuf ini. Kerana apa yang dihadapi oleh Nabi dihadapi oleh kita juga zaman sekarang ni. Nampak tu? Ya. Watil kal ayyami nudawiluha bainan nas, kata Allah dalam Quran. Sejarah ini aku akan putarkan, kata Allah. Apa yang berlaku dulu kala, zaman moden ni akan diputarkan balik sejarah itu. Cuma pelakon-pelakonnya berbeza. Kalau dulu ada Fir'aun, sekarang ni ada Fir'aun juga. Cuma Fir'aun dulu nama Ramsis, Fir'aun sekarang taklah nama Ramsis, nama lain, tapi perangainya tetap Fir'aun. Kalau dulu ada orang sehebat Nabi Yusuf, yang sesabar Nabi Yusuf, zaman sekarang pun ada juga, tapi namanya taklah Yusuf. Kalau dulu ada orang-orang yang dengki, yang buat konspirasi terhadap orang-orang yang baik, seperti adik-beradik Yusuf alaihissalam, buat konspirasi tanpa belas kasihan, tanpa peri kemanusiaan terhadap adik dia yang kecil yang tak berdosa. Sanggup dia campak adik dia dalam perigi. Ya. Zaman sekarang pun ada juga. Betul tak?
Tu Allah kata apa? Watilkal ayyami nudawiluha bainan nas. Sejarah dulu akan berputar kembali. Sebab itu kita orang Islam tak boleh buta sejarah. Kita kena baca sejarah. Sebab apa? Sebab Allah kata sejarah ni akan berputar. Jadi apa yang berlaku dulu akan berlaku sekarang. Jadi bila berlaku sekarang ni, kita tengok sejarah. Apa kesilapan orang dulu-dulu dalam berdepan masalah tersebut, kita jangan ulang lagi. Ini baiknya kita belajar sejarah. Ya, ada orang kata nak belajar sejarah, buat apa Ustaz? Itu sejarah tu orang yang dah mati, buat apa kita kaji? Tak. Kita mengkaji sejarah orang-orang dulu kala untuk mengambil iktibar supaya kebaikan yang mereka buat tu kita boleh buat lagi sekarang. Dan kesilapan yang mereka buat dulu kita jangan ulang lagi. Nampak tu? Jadi sejarah sangat penting. Sebab itu setiap hari dalam sembahyang kita bercakap tentang sejarah. Punya pentingnya sejarah dalam kehidupan orang Islam, sehingga setiap rakaat kita semayang kita bercakap tentang sejarah. Di mana? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus yang aku nak minta tu ya Allah, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Nampak tu? Jadi kita kena belajar sejarah orang-orang yang telah diberikan nikmat. Kita nak ikut macam mana orang-orang soleh kalau kita tak belajar sejarah dia? Allah kata kamu pergi belajar sejarah supaya kamu dapat ikut jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat. Itu sejarah kena belajar. Lebih-lebih lagi sejarah kehidupan para anbiya kena belajar. Kena pelajari sejarah Nabi Yunus, sejarah Nabi Zakaria, kena belajar. Sebagai orang Islam sangat mengaibkan kalau kita tidak mempelajari sejarah para anbiya ini. Nampak tu ya? Dah habis sejarah para anbiya, kita belajar pula sejarah Nabi Muhammad SAW. Habis sejarah Nabi Muhammad, kita belajar pula sejarah para sahabat. Kita kena belajar. Jadi sejarah ni belilah buku, kena rajin belajar. Betul tak? Kena rajin belajar. Ya. Sebab kalau kita buta sejarah nanti kita kena tipu dia orang. Kena tipu dia orang. Ya. Saya ingat lagi ya, masa saya tingkatan 6, tingkatan 6 pula. Masa saya tak darjah 6, buku sejarah kita ni ditulis oleh siapa? Kita ingat lagi tak? Darjah 6. Saya tak lain 67. Mana darjah 6 tu dalam tahun 70-an lah. Ya. Buku sejarah kita siapa penulis dia? Saya ingat lagi pengarang dia, G. Tambi Rajah. Pergi buka balik. Ya. Sebab kita ni kadang-kadang baca buku, kita baca maklumat je, kita tak hafal pengarang kitab dia. Saya yang jadi insaf tu, masa saya di Jordan, kitab punya tebal ni naik satu soalan aja, lecturer bagi. Kita baca, bagi nak mati baca, menghafal punya tebal ni kitab. Soalan ni satu je, siapa nama pengarang kitab ini? Pening kepala nak jawab. Oh tu, kita tak hafal nama pengarang kitab dia. Apa tu? Jadi sejarah masa saya darjah 6 dulu, pengarang kitab sejarah saya nama G. Tambi Rajah. Dia susun sejarah macam mana tu? Mula-mula kita belajar Stanford Raffles. Betul tak? Stanford Raffles. Kemudian Francis Light. Lepas Francis Light kita belajar George Washington. Lepas George Washington ingat lagi Florence Nightingale. Florence Nightingale pun kita belajar sejarah dia. Itu di muka surat depan tu. Tapi di belakang waktu dah bulan 10, bulan 11 kan sekolah dah nak habis dah. Masa tu baru jumpa sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba buka buku sejarah masa tahun 70-an dulu. Gitulah. Betul. Macam mana G. Tambi Rajah boleh jadi penulis sejarah kita? Atau kita orang Islam lah. Kan? Letak sejarah Nabi Muhammad tu di depan sekali. Sebab mengapa sejarah Nabi Muhammad mesti letak depan? Sebab Allah kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada kehidupan Nabi Muhammad itu adalah contoh teladan yang paling baik. Bukan Florence Nightingale, bukan Francis Light, bukan Stanford Raffles. Itu. Kita belajar sejarah Presiden Amerika tu siapa tu? George Washington. Yang mula-mula siapa dia? Abraham Lincoln. Kita belajar sejarah mereka terlebih dahulu sebelum kita belajar sejarah Nabi Muhammad. Jadi hari ni kita kena tukar. Ya. Jadi musim PKP ni kita banyak duduk rumah. Tak salah kalau kita mula mentelaah sejarah-sejarah. Ya, sejarah-sejarah ni. Baiklah.
kita mula nak belajar sejarah Nabi Yusuf ni. Baik. Sejarah Nabi Yusuf ni tuan-tuan diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Sebelum Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Yusuf ni, Allah Ta'ala bawa satu ayat. Apa dia kata? Nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seindah-indah cerita dengan jalan kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran ini Allah kata apa? Allah kata kisah dalam Al-Quran ialah ahsanul qasasi, sebaik-baik kisah. Sebaik-baik kisah. Sebab itu kisah-kisah dalam Al-Quran dia pendek-pendek. Pendek je, dia tak panjang. Dia bukan macam novel. Ya, novel ni kan kadang-kadang kita bukan nak tahu sangat kisah dia, kita leka dengan bahasa dia. Cuba tengok orang tulis novel kan. Segala benda nak ditulisnya. Ya. Di waktu pagi itu desiran angin bagaikan mengetahui resah di hati ini. Itu. Cengkrik-cengkrik. Oh, macam-macam lah, segala benda ada kat tepi semua nak diceritanya. Apa faedah benda tu? Aku nak tahu kisah ni kisah apa? Quran penceritaannya tak ada macam tu. Dia direct to the point. Jadi orang dapat faham lah. Orang cepat nak faham. Jadi memang dalam Quran ada penceritaan, tetapi penceritaannya ringkas. Sebab apa? Tujuannya untuk kita mengambil iktibar daripada kisah itu. Ya, baiklah. Marilah kita pergi meneliti ayat-ayat yang pertama. Ya. Baiklah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang keempat. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini permulaan kisah Nabi Yusuf di dalam surah Yusuf. Itu ayat 4. Dalam ayat yang ketiga tadi Nabi kata apa? Allah kata apa? Aku nak ceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah. Dalam itu ayat ketiga. Ayat keempat terus Allah Ta'ala cerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, kisah Nabi Yusuf bermula dengan apa? Dengan ingatlah peristiwa tak terkala Nabi Yusuf berkata kepada bapanya, wahai bapaku, sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Ya. Nabi Yusuf bermimpi. Masa dia mimpi ni, dia ni budak-budak lagi, dia kanak-kanak lagi. Dia jumpa ayah dia itu Yakub. Ayah, malam tadi saya mimpi. Mimpi lagu mana? Saya mimpi ya 11 bintang itu, matahari dan bulan, ada 11 bintang. Matahari dan bulan semuanya tunduk kepada saya, menghormati saya. Apa tu ayah? Ayah Nabi Yusuf ni siapa? Ayah Nabi Yusuf ni ialah Nabi Yakub. Nabi Yakub tu siapa? Nabi Yakub tu anak kepada Nabi Ishak. Nabi Ishak tu siapa? Anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Menunjukkan bahawa Nabi Yakub ini dia daripada keturunan Anbiya. Nampak? Jadi Nabi Yakub ini dia Nabi. Anak dia beritahu dia, ya, saya mimpi ya. Agaknya Nabi Yakub tahu tak takwil mimpi itu? Sudah tentu dia tahu, sebab dia Nabi. Ya, dia tahu ini satu ilham daripada Allah. Sebab kalau orang dah jadi Nabi yang turun daripada Allah, namanya wahyu. Kalau orang tu belum jadi Nabi, kalau dia turun daripada Allah, itu namanya ilham. Dan ilham ini Allah Ta'ala banyak beri kepada orang-orang yang soleh. Macam mak Nabi Musa. Mak Nabi Musa dia bukan Nabi. Ketika Fir'aun, ketika dia melahirkan anak, ya, Fir'aun keluarkan satu undang-undang, anak lelaki kalau lahir bunuh. Ketika itu Allah kata apa? Wa awhayna ila ummi Musa an alqihi fil yammi. Kami wahyukan. Dalam ayat tu dia kata wahyu, tapi bukan wahyu sebab mak dia perempuan, mana ada nabi perempuan.
Diterjemahkan, kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa supaya letakkan anaknya di dalam tabut, dalam kotak, dan hanyutkan dia ke sungai. Mak Nabi Musa dapat ilham. Begitu juga Nabi Yusuf. Masa ini Nabi Yusuf belum lagi jadi Nabi lagi, dia kasih kanak-kanak. Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia satu mesej yang sangat penting. Apa dia? Bahawa 11 bintang beserta matahari dan bulan sujud tunduk kepada dia sebagai menghormati. Nampak? Nabi Yakub, bapa dia ni dengar, dia dah dapat tangkap satu perkara dah. Dia dah dapat tangkap satu perkara. Apa dia? Dia kata budak ni ada masa depan yang sangat cerah ni. Budak ni Nabi. Budak ini Nabi. Budak ini Nabi. Dia dah nampak dah. Apa kata Nabi Yusuf, Nabi Yakub? Qala ya bunai, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubina. Lalu bapanya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, kerana aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kata bapak dia, Sob, kamu jangan cerita benda ni kepada abang-abang kamu. Maksud saudara-saudara kamu daripada abang-abang kamu. Sebab apa saya kata abang? Sebab Nabi Yusuf ni dia anak yang nombor 2 bongsu. Nabi Yakub ni dia ada 12 orang anak. Ya. Jadi anak dia yang bongsu tu nama Bunyamin. Sebelum Bunyamin ada abang dia Yusuf. Ya. Jadi 2 orang. Jadi mana ada 10 lagi abang dia yang besar-besar ni. Kata Nabi Yakub, kamu jangan cerita kepada saudara-saudara kamu. Sebab ayah takut nanti mereka buat rancangan-rancangan jahat untuk merosakkan kamu. Maknanya Nabi Yakub dah faham dah. Apa Nabi Yakub faham? Nabi Yakub faham bahawa anak-anak dia yang 10 ni, anak-anak dia yang 12 ni, semuanya Bani Israel. Nampak tak? Nabi Yakub ni, daripada Nabi Yakub lah datangnya Israel. Bila sebut Israel ni ialah Nabi Yakub lah. Il tu maknanya Allah. Il tu makna Allah. Isra tu makna hamba. Jadi Yakub ni dia Israel, hamba Allah. Ya, kita Allah tu kita panggil Allah lah. Ya, dalam bahasa Ibrani Allah tu dia panggil Il. Sebab tu kita tengok malaikat-malaikat Jibril, Israfil, kan? Siapa lagi? Mikail, semua il kat belakang. Kan? Ini bahasa Ibrani. Sebab itu nama Mikail, Israfil, Jibril, semua itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Ibrani. Jadi il ni maknanya Allah dalam bahasa Ibrani. Tapi tuan-tuan jangan pula panggil Allah il, ya. Sebab dalam ilmu akidah kita tidak boleh panggil Allah melainkan dengan nama yang diajar oleh Quran dan Rasulullah. Adapun il, Nabi tak pernah ajar bahawa nama Tuhan kita il. Walaupun dalam bahasa Ibrani il itu artinya Allah. Isra artinya hamba. Jadi Nabi Yakub ni dialah Israel, dialah daripada dialah datangnya, dialah digelarkan dengan Israel. Jadi Nabi Yakub dia tahu aku ni Israel, kan? Jadi dia tahu perangai keturunan Israel. Jadi anak dia yang 12 ni dia tahu siapa mereka ni. Apa sifatnya? Pengkhianat. Sebab tu dia kata apa? Yusuf, kamu jangan beritahu abang-abang kamu. Nanti dia akan buat rancangan. Sebab apa? Sebab kalau mereka tahu, sebab abang-abang dia ni tuan-tuan sangat dengki kepada Nabi Yusuf. Dengki sedengki-dengkinya. Itu biasalah adik-beradik kan. Ya, tapi bukan saja dengki adik-beradik. Dengki mereka kepada Nabi Yusuf ni pertama dengki kerana adik-beradik. Sebab Nabi Yakub layan Nabi Yusuf, sayang Nabi Yusuf lebih daripada mereka. Mereka perhatikan. Satu. Yang kedua, dengki yang datang daripada sifat dia sebagai Bani Israel. Nampak tak? Dia setiap bangsa ni dia ada satu perangai khas. Kalau orang Arab ni apa bangsa, apa perangai dia? Dia tak boleh tunduk pada undang-undang. Kata, buatlah undang-undang dia langgar. Ya, tu masa saya duduk sana tu,
Budak-budak universiti lah ke ni, cermin mata tebal-tebal semua tu. Kita beratur ni, beratur depan universiti tu, bas datang. Sebab daripada universiti nak balik ke rumah 4 jam, 2 jam lebih perjalanan. Kan? Jadi beratur. Bila sampai bas, habis semua barisan tu. Yang ni masuk ikut tingkap, yang ni masuk. Kita budak Melayu ni tengok aja. Akibatnya maghrib pun dapat bas tuan. Ya tak? Ni Arab. Melayu pula apa sifat dia? Sebagai bangsa Melayu apa sifat kita? Kita tak boleh tengok sama-sama kita maju, betul tak? Dia jual nasi lemak, maju nasi lemak dia siap kau. Aku cari siam sihir kau. Aku santau kau. Ini bangsa Melayu ni perangai. Setiap bangsa dia ada benda tu. Bani Israel ni sifat dia apa dia? Sifat dia, pertama sekali dia mungkir janji. Yang kedua dengki. Jadi Nabi Yakub, dia sendiri Bani Israel, dia tahu siapa itu Israel. So dia tengok anak-anak dia ni, ya, pertama sekali dengki dia kepada Yusuf kerana dengki adik-beradik. Sebab dia tengok bapa dia layan Nabi Yusuf lebih. Yang kedua dengki yang datang daripada sifat asal mereka, iaitu sifat asal Bani Israel. Nampak? Sebab tu dia kata, kau jangan beritahu abang-abang kau. Nanti dia akan buat rancangan yang jahat untuk bunuh kau. Senyap-senyap aja. Nampak tak? Ya, tuan-tuan. Saya nak cerita sikit sebelum saya pergi jauh. Macam mana abang-abang dia ni tergamak nak boleh bunuh dia. Dia sebenarnya ada cerita panjang. Tidak diceritakan dalam Al-Quran, tetapi kita ambil daripada tafsir-tafsir. Ya. Dia asalnya Nabi Yakub ni zaman muda dia. Dia minta izin daripada bapa dia. Dia kata, ayah, Nabi Ishak lah bapa dia. Saya nak pergi rumah pak cik dah. Nak duduk dengan pak cik. Pak cik dia dekat mana? Di sebuah tempat di Syria. Ayah dia kata, engkau pergilah. Dia pergi ziarah pak cik dia di sebuah tempat di Syria. Di situ dia duduk dengan pak cik dia. Nabi Yakub ni duduk dengan pak cik dia. Duduk, pak cik dia ni ada 2 orang anak perempuan. Pak cik dia ada 2 orang anak perempuan, dua-dua comel. Walau sebagai lelaki sudah tentulah tuan-tuan kan, kita pun, ya, dia pun beritahu pak cik dia, pak cik saya pun dah datang sini itu. Boleh tak saya nak kahwin dengan tu anak pak cik? Engkau nak yang mana? Nak yang bongsu. Ya, 2 beradik. Ya, satu nama Rahil, satu nama Ila. Rahil ni adik, Ila ni kakak. Tapi Rahil lagi comel daripada Ila. Kata Nabi Yakub, cik, saya nak kahwin dengan anak pak cik. Itu. Sebagai Nabi, dia gentleman, betul? Dia nak, dia cakap nak. Saya nak kahwin dengan anak pak cik. Yang mana kau nak? Saya nak yang adik. Kata pak cik dia, boleh. Engkau boleh kahwin dengan anak aku, tapi syarat engkau kena khidmat di kebun aku selama 7 tahun. Kau jangan balik Baitul Maqdis. Sebab Nabi Ishak duduk di Baitul Maqdis, Nabi Yakub ni orang Baitul Maqdis. Kau jangan balik kampung, kau duduk di kampung aku di Syria ni, kau khidmat aku 7 tahun. Cukup 7 tahun, itulah mahar kahwin kau dengan anak aku. Boleh pakcik, saya duduk 7 tahun tuan-tuan dia khidmat kepada pakcik dia. Cukup 7 tahun, pakcik dia kata, dah cukup dan kau boleh berkahwin dengan anak aku. Suka Nabi Yakub. Tapi pakcik dia ni dia bagi kakaknya, tak bagi adiknya. Nah, kau kahwin dengan si Ila ni. Nabi Yakub kata, mana pakcik, saya 7 tahun nunggu sini, 7 tahun itu buat kebun, buat itu, nak kahwin dengan si Rahil. Pakcik bagi si Ila pula ni kakaknya, saya nak adiknya. Kata pakcik dia, ikut adat kami tak boleh langkah bendul. Macam kita orang Melayu boleh langkah bendul kan, cuma kena bayar lebih lah, betul tak? Ya. Kami tak boleh, adat kami tak boleh langkah bendul. Engkau nak ambil, tak nak ambil, aku tak boleh buat apa. Kata Nabi Yakub, tak apa lah, saya ambil kakak pun kakak lah. Dia kahwin dengan si Ila ni. Kahwin dengan Ila, kahwin punya kahwin, dah hati bila dah cinta tuan-tuan, hati bila dah nak, betul tak? Sebab dalam hati cinta pertama dia dengan si Rahil, bukan dengan si Ila. Ini bahaya cinta pertama ni. Kan? Tuan-tuan tahu kan cinta pertama kan? Tak perlu disyarahkan apa itu cinta pertama. Dia punya sentuhan tu lain, betul tak? Dia nak juga, Nabi Yakub nak juga dengan si Rahil ni.
Sebab dia nak yang adiknya, tapi dia dah kahwin dengan kakaknya. Dia jumpa pakcik dia, pakcik, saya nak juga adiknya. Nampak tu? Kata pakcik dia, boleh. Engkau boleh kahwin dengan si Rahil, dengan adik dia, syarat engkau kerja dengan aku 7 tahun lagi. Mengikut syariat mereka, boleh dihimpun dengan adik-beradik, boleh ikut syariat mereka. Tapi kita tak boleh, ya. Kita syariat Nabi Muhammad menghimpunkan 2 perempuan adik-beradik bawah 1 lelaki haram. Bukan saja adik-beradik, dia dengan sepupu dia pun tak boleh, dia dengan makcik dia pun tak boleh. Itu tuan-tuan kahwin dengan si Minah, di hari perkahwinan tu nampak makcik Minah ni lawa-lawa, nak kahwin dengan makcik pula, nak poligami dengan makcik dia, tak boleh, ya. Kita dah ambil anak saudara dia, makcik dia haram kita kahwin dengan dia, tak boleh. Kalau nak kahwin dengan makcik dia, ceraikan anak saudara dia, baru boleh kahwin. Tapi nak himpunkan dua-dua tak boleh. Ini syariat Nabi Muhammad. Adapun syariat Nabi Ishaq, boleh dihimpunkan 2 beradik dalam satu masa. Itu kata syariat tak sama, akidah sama, syariat tak sama. Syariat Nabi Adam kahwin adik-beradik boleh, betul tak? Adapun syariat Nabi Ishaq, kalau nak berpoligami, boleh poligami dengan adik-beradik. Ambil kakak, boleh ambil abang, boleh ambil adik. Jadi pakcik dia kata, kalau kau nak kahwin dengan adiknya, boleh. Engkau kena khidmat dengan aku 7 tahun lagi. Dia kata, no problem pakcik. Kerana cinta lautan api sanggup aku renangi. Itu kata lelaki sejati, betul tak? Ya, kerja. Dia pun duduk dengan pakcik di 7 tahun lagi, sambil-sambil pelihara isteri dia yang kakak ni. Cukup 7 tahun, alhamdulillah. Pakcik dia kata, maharnya dah siap dah, mas kahwinnya dah siap. Aku ijab kabulkan kau dengan anak aku, namanya Rahil, jadi isteri kau. Jadi semenjak hari itu, Rahil dan Ila ni duduk di bawah Nabi Yakub. Agak-agaknya cemburu tuan-tuan, 2 perempuan ni. Tengah panas ni. Kita azan.
tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan. Jadi mereka pun berkahwin dengan takdir Allah. Kahwin dengan kakak dapat 6 orang anak. Kahwin dengan kakak dapat 6 orang anak. Kahwin dengan adik tak dapat anak. Kahwin dengan adik tak dapat anak. Padahal adiknya lah yang sangat dikasihi oleh Nabi Yakub, tapi dah Allah Ta'ala nak macam tu. Ya, dengan kakaknya dapat 6 orang anak, dia kahwin dengan adiknya tak dapat anak. Tapi Nabi Yakub ni berusaha, berdoa pada Allah, ya Allah, berikanlah aku juga ya Allah anak daripada adiknya ni, daripada Rahil ni. Aku kasih kat dia, cinta dekat dia. Kan? Tapi tak dapat. Jadi tuan-tuan, bila dapat doa-doa tak dapat juga, si isteri ni, si adik ni dia tengok, sian suami aku ni. Ya, dia nak sangat anak daripada aku, tapi Allah tak bagi, macam mana ni? Dia ni wanita solehah, itu isteri seorang Nabi. Dia kata, Abang Yakub, kan, ginilah, anak daripada saya tak boleh, nak buat macam mana? Ginilah, apa kata, saya ada seorang hamba perempuan, abang buatlah hubungan dengan hamba perempuan saya sebagai tanda sayang kepada saya. Jadi boleh, betul tak? Ikut syariat Nabi Muhammad pun boleh. Ya, mana kita buat hubungan suami isteri dengan hamba perempuan kita, boleh, halal, benda tu halal, tak ada masalah. Jadi si adik ni ada seorang hamba perempuan yang dia sayangi. Dia kata, Abang Yakub, ambillah perempuan ini, bersamalah dengan dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan anak. Alhamdulillah tuan-tuan, Nabi Yakub pun bersama dengan hamba kepada perempuan itu dapat 2 orang anak. Dapat 2 orang anak, jadi 8 dah anak dia. Jadi bila si adik bagi hamba perempuan dapat 2 orang anak, si kakak sudah cemburu. Ini wanita punya cemburu. Ya, kita tak boleh jangka di mana dia akan cemburu. Cuma kita lelaki bersiap sedia saja untuk menghadapi cemburu wanita. Di mana dia akan cemburu kita tak tahu. Kadang-kadang kita pakai kopiah coklat, cemburu dia, tak boleh dia kata. Apa pasal? Ikutlah, dia dah cemburu, nak macam mana? Kita pakai kopiah putih, tak boleh. Saya nak you pakai kopiah merah. Macam mana? Dah cemburu wanita ni kita tak boleh jangka. Jadi si kakak ni, saya dah bagi awak 6 orang anak. Kan? Tiba-tiba awak buat hubungan dengan hamba kepada adik saya dapat 2 orang. Oleh itu saya nak bagi juga awak bersama dengan hamba saya. Si kakak pula bagi hamba perempuan ni kepada Nabi Yakub untuk bersama. Biar adil. Adik saya bagi, saya pun nak bagi, biar adil. Nabi Yakub kata, tak apa. Dia pun bersama pula dengan 2 orang hamba kakaknya. Dengan hamba kakak dapat 2 orang anak. Jadi berapa dah? 10. Betul? 6 daripada kakak, 2 daripada hamba adik dia, 2 daripada hamba kakak dia. Jadi 10 orang anak dah. Jadi bila dapat 10 orang anak tuan-tuan, itulah kuasa Allah. Ini kuasa Allah. Si adik ni oleh kerana baiknya dia, Allah Ta'ala perkenankan juga akhir sekali, si adik yang disayangi oleh Nabi Yakub ni, yang dulu tak dapat lahirkan anak, mengandung. Bila mengandung tuan-tuan, agak-agaknya melompat dah Nabi Yakub. Punya suka Nabi Yakub mengandung, keluar Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau tuan-tuan lah duduk di tempat Nabi Yusuf, sayang tak dekat duduk di tempat Nabi Yakub, sayang tak dekat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni datang daripada zuriat perempuan yang dia kasihi, yang dia dah tunggu lama lah. Dia dah tunggu lama dah. Keluar Nabi Yusuf. Oh, dia punya sayang tuan-tuan. Ya. Kemudian tak lama lepas tu adiknya mengandung lagi, itu yang keluar Bunyamin. Jadi bermakna masa Nabi Yusuf lahir, masa Bunyamin lahir, Nabi Yusuf ni dah tua. Sebab kan lama ditunggu tu. Jadi abang-abangnya dah besar. Jadi Nabi Yusuf ni, bila Nabi Yakub bila dapat Nabi Yusuf, hati dia punya sayanglah kepada Nabi Yusuf ni. Jadi sayangnya dia kepada Nabi Yusuf tidak menafikan tanggungjawab dia kepada anak-anak dia yang lain. Nah, buat macam mana kan kalau tuan-tuan jadi Nabi Yakub pun akan sayang juga pada Nabi Yusuf ni, betul tak? Anak yang kita tunggu lama, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi. Nampak tu?
Kebetulan pula tuan-tuan, Nabi Yusuf ni muka dia cantik, wajah dia tu cantik. Agak-agaknya tuan-tuan lah, itu dapat anak secantik Nabi Yusuf, agaknya sayang tak? Agaknya pergi kenduri mana-mana bawa ni seorang je, betul tak? Yang lain anak bawa anak ni, itu. Jauh Nabi Yusuf ni comel. Jadi Nabi Yakub sebagai seorang manusia, dia tidak boleh menghalang diri dia untuk lebih menyayangi Nabi Yusuf. Sebab dia comel, kemudian datang daripada zuriat wanita yang dia sayangi, yang dia dah tunggu lama dah. Tapi itu tidak bermakna dia mengabaikan tanggungjawab dia kepada anak-anak dia. Nampak tu? Tapi sebagai seorang nabi, seorang bapa, dia tahu perangai anak dia seorang-seorang. Dia tahu yang 8 orang tadi ni, berapa? 10 orang tadi ni dengki melihat dia melayan Nabi Yusuf ni. Dia nampak. Sebab tu dia kata ke Nabi Yusuf, wahai Yusuf, jangan kau ceritakan mimpi kau ni kepada abang-abang kau, sebab aku kenal mereka tu. Nampak tu? Ya. Kemudian tuan-tuan, satu benda yang kita kena perhatikan kat sini, Nabi Yakub ni tuan-tuan, dia ada firasat. Dia tengok Nabi Yusuf ni, bila dia cerita tentang mimpi tu, dia dah dapat perasan dah, budak ni akan jadi nabi. Budak ni akan jadi nabi. Bila dia nabi dimusuhi oleh Bani Israel. Jadi anak dia yang 8 orang ni, yang 10 orang ni Bani Israel ni. Maka tidak mustahil mereka akan bunuh adik dia, sebab sifat Bani Israel, mereka membunuh para nabi. Sebab tu dia kata, kau jangan beritahu mereka ni, memang mereka ni abang kau, tetapi mereka ni Bani Israel. Bani Israel ni kau jangan percaya. Sebab tu kita dengan Bani Israel jangan percaya. Ini selamba yang ambil jadi penasihat, betul tak? Penasihat saya siapa? Ni daripada Israel. Gila. Quran mengajar kita, Nabi Yakub tak percaya pada anak dia. Sebab apa? Itu anak dia tu, sebab itu Bani Israel, anak dia. Tapi oleh kerana Bani Israel, Nabi Yakub pun tak percaya, walaupun anak dia. Ada benda jahat dia akan buat ni. Memang betul, tak lama lagi kita tengok apa dia buat. Tapi masa dah tak ada, tak boleh cerita lah. Kena tunggu bulan depan pula. Jadi tuan-tuan, bila dia cerita tu, Nabi Yakub dah nampak dah. Inilah kehebatan seorang pendidik tuan-tuan. Ya, kehebatan seorang pendidik, dia nampak budak ni ke sini, ada talent dia untuk jadi itu. Kan, tuan-tuan pun tengok anak kita 10 orang, nampak tak yang ni macam ni? Kita nampak, betul tak? Ya, saya guru tuan-tuan, saya guru mendidik anak-anak murid di tahfiz ni. 100 orang anak murid kita boleh nampak. Setahun 2 tahun dia belajar dengan kita nampak ni budak ni tok guru ni. Budak ni tok guru. Budak ni tok guru, budak ni tok guru. Kita boleh nampak. Kan, bila kita hajar dia punya tangkap tu tuan-tuan, macam ikan lapar. Biasa bagi ikan lapar makan. Kita campak tu. Ada budak-budak yang kita guru ni, kita nampak. Budak ni bagi saya 3 tahun lagi insya-Allah. Hebat ni. Tapi sayang mak bapak tak faham. Itulah sekolah tahfiz ni masalah dia. Ya, dia hantar anak dia supaya jadi baik. Masa sebelum dia hantar tu, anak dia haru biru tu, dia hantar sekolah tahfiz suruh kita didik. Bila kita didik, kita nampak anak dia ni ada talent jadi tok guru. Dia tengok anak dia dah baik je, dia bawa lari. Malam-malam bawa lari tu, ikat bantal bawa lari. Pagi besok tanya mana Dolah dah tak ada, maknya bawa lari. Telefon maknya tak angkat dah, sampai mati tak angkat dah. Ini jenayah mak bapak di zaman ni. Itu jenayah besar tu. Ya? Tapi saya tak boleh lah kata aku tak halal ilmu aku, tak boleh lah gitu kan. Ilmu ni milik Allah. Tapi luka hati guru tu Allah je yang tahu. Sebab kita nampak dah budak ni, ya Allah, hebat ni. Kadang-kadang saya sampai menangis. Pernah sekali saya nak pegang kaki bapak dia. Saya pegang kaki tuan pun tak apa tuan, asalkan budak ni jangan dibawa keluar tuan. Sebab budak ni saya nampak ni. Bapak dia kata tak boleh, anak saya nak ambil SPM. Astagfirullah. Saya kata SPM ni memang kena ambil tuan, tapi nantilah dia habis satu-satu dulu. Dan anak saya nak ambil SPM. Tak apalah, dia berhenti. Anak dia ambil SPM, nanti lepas SPM dia datang. Tahun depan lepas SPM dia datang, rambut dah panjang ni tuan. Saya tanya dia balik bahasa Arab yang saya ajar, sepatah habuk pun dia tak tahu dah. Jumpa-jumpa tengok tengah jual buah tepi jalan.
Menangis tuan-tuan. Saya bila tengok anak-anak yang saya didik, yang saya nampak ada talent jadi ulama ni, tiba-tiba jual buah tepi jalan, menitik air mata. Bukanlah salah jual buah tu, bukan hina jual buah, tapi bukan tempat ini. Tempat jual buah ni bukan tempat kau tempat kau jadi ulama. Tapi bapak engkau tak faham. Ini jenayah besar bapak-bapak dan ibu-ibu di zaman ini. Ya, kita rasa kita budak tu anak kita boleh buat apa suka. Kita ketepikan guru ni. Sebab tu saya malah ambil yuran tuan. Sebab bila kita ambil yuran, dia rasa dia besar. Sebab tu saya tempat saya ada duit bayar, tak ada duit tak payah bayar. Belajar je. Duit saya cari. Itu saya jual kopi malam-malam tu, jual kopi. Nak tanggung budak-budak ni. Sebab kita kutip yuran, nanti mak bapak jadi besar kepala. Boleh tarik anak dia. Sekarang ni yuran tak payah bayar. Tapi jangan tarik anak. Saya nak didik anak awak sampai jadi ulama. Itu. Jadi alhamdulillah, guru ni dia nampak tuan-tuan. Nabi Yakub dia nampak. Nabi Yusuf ni dia akan jadi nabi ni. Sebab tu dia jaga betul-betul. Tapi adik-beradik dia tak nampak benda tu. Adik-beradik dia yang nampak apa? Ayah kita ni fi dhalalim mubin. Tuan-tuan baca ayat seterusnya. Dia kata apa? Ayah ni sesat ayah. Sebab apa? Ayah sayang Yusuf lebih daripada kami. Nabi Yakub dia katanya sesat tuan-tuan. Ini Bani Israel. Ya. Baik. Apa sebab dia kata Nabi Yakub ni sesat? Panjang lagi kalau kita kisahkan. Itu cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Nanti kita jumpa bulan depan. Ya. Panjang lagi. Ya. Panjang lagi. Tapi saya kisah Nabi Yusuf yang paling saya rasa tragedis ni tuan-tuan, bila dia digoda oleh Zulaikha. Itu. Tapi Zulaikha tu sebenarnya tipu tuan-tuan. Mana ada Zulaikha? Perempuan yang goda Nabi Yusuf namanya bukan Zulaikha. Namanya siapa? Kita tak tahu. Quran tak cerita nama dia siapa. Daripada mana dapat Zulaikha tu pun saya tak tahulah. Itu. Dan ada pula kata Zulaikha ni dia jadi muda balik katanya. Dia dah tua nanti jadi muda balik. Bila saya cek dalam Quran tak ada pula kisah tu. Itu. Inilah campuran kisah-kisah Israeliat yang ada di meja-meja syarahan kita. Sebab itu penting kita dengar kisah Nabi-Nabi ini, ya, kisah Nabi-Nabi ini supaya kita dapat daripada sumber yang betul. Nampak tu ya. Jadi saya rasa cukup sekadar itulah tuan-tuan. Bulan depan kita sambung lagi. Di mana kita berhenti tadi? Dia jumpa bapak dia beritahu, aku bermimpi ya Allah. Mengapa 10? Agak-agaknya tu mengapa dia kata 10 bintang? Kan 10 adik-beradik tadi, betul tak? Mengapa dia kata matahari dan bulan? Itu kita jawab pada bulan akan datang insya-Allah ya. Sekianlah saja. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.